bincangkan serba sedikit berkenaan dengan kelebihan dan keutamaan belajar hadis ini. Telah kita bincangkan minggu lepas. Sebenarnya perbincangan dalam muqaddimah ni, muqaddimah sebelum belajar Sahih Bukhari ini panjang sangat. Mungkin bulan-bulan pun tidak habis ni kalau mengikut cara seperti mana yang biasa disebutkan sebelum pada ini. Tapi kita cuba meringkaskan perbincangan kita. Jadi hari ini saya nak ceritakan tentang jenis-jenis kitab-kitab hadis. Kitab hadis ni ada banyak macam. Sebelum pada kita masuk belajar kitab hadis, kita kena tahu dulu kitab yang kita nak belajar ni termasuk dalam bahagian ataupun jenis mana. Termasuk dalam jenis mana. Mungkin setengah-setengah daripada kita ni ada buku ataupun kitab yang di hadapan anda ni, iaitu kitab Lami'ud Darari. Kalau orang yang ada boleh tengoklah, tapi mungkin muka surat dia tu tak serupa. Kalau muka surat ni cetakan Pakistan ni, muka surat 43. Muka surat 43 sampai kepada muka surat 64. Bincang tentang apa yang disebutkan di sini, lebih kurang 29 jenis kitab hadis. Itu kita kena tahu terlebih dahulu sebelum kita masuk belajar Bukhari. Jadi saya akan sebutkanlah jenis-jenis. Yang pertama iaitu orang panggil kitab Jami'. Kitab Jami'. Kitab Jami' mengikut istilah ulama hadisnya, iaitu kitab yang terkumpul di dalamnya ada beberapa perkara, 8 perkara sekurang-kurangnya, baru orang panggil kitab itu kitab Jami'. Seperti ni 8 perkara tu gambar dia, iaitu yang pertama tentang akidah. Di dalamnya ada mengandungi hadis-hadis tentang akidah. Yang kedua, ahkam, hadis-hadis tentang hukum-hukum. Yang ketiga, tentang riqaq. Riqaq ni maknanya kalau dalam istilah setengah-setengah ulama, iaitu zuhud. Zuhud maknanya kitabuz zuhud, maknanya untuk melembutkan hadis-hadis yang melembutkan hati kita. Ataupun dalam istilah kemudian lagi, kalau kita nak sebut istilah kemudian ni, dipanggil tasawuf lah. Tasawuf. Yang keempat, adab. Ia mengandungi adab. Adab ialah segala macam adab lah, disiplin. Adab nak tidur, adab nak makan, adab nak berjalan, adab nak berkahwin, adab macam-macam lah. Adab termasuk dalam adab. Adab nak masuk rumah, adab nak berniaga dan sebagainya. Itu adab.
Yang kelima, tafsir. Tafsir, di dalamnya ada tafsir. Yang ini hadis-hadis mentafsirkan makna Quran. Mentafsirkan Quran. Ayat ni apa makna dia mengikut hadis. Itu tafsir. Yang keenam, tarikh. Yang ini sejarah. Dalam kitab ni juga ada perbincangan tentang sejarah. Sejarah ni sejarah nabi-nabi, sejarah sahabat, tentang sejarah lah, sejarah kejadian alam ini. Itu termasuk dalam sejarah belaka. Termasuklah dalam sejarah ni sirah Nabi SAW. Sirah pun ada juga. Yang ketujuh, fitan. Fitan. Fitan itu apa? Iaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang macam-macam fitnah yang akan timbul di kalangan umat ini semenjak di zaman Nabi SAW sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kiamat. Ada disebut fitnah-fitnah, macam-macam fitnah lah. Fitnah dalam keluarga, fitnah dalam masyarakat, fitnah dalam agama, macam-macam fitnah. Jadi tujuan sebut hadis-hadis ni supaya kita tahulah apabila tiba masa tu macam mana kita nak buat, macam mana kita nak bertindak, semua sebagai panduan. Yang ketujuh, yang ke-8 iaitu manaqib. Manaqib iaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan orang-orang tertentu. Itu secara peribadi ataupun bukan sekadar orang saja, golongan-golongan tertentu. Ini termasuk dalam manaqib. Inilah secara kasarnya yang disebutkan oleh ulama. Hak mesti ada di dalam kitab hadis hak orang panggil jami' tu. Kalau kata jami', dia mesti ada hak ni lah. Kalau ada yang lain-lain lagi, misalnya setengah-setengah ulama memasukkan masalib, maka itu dimasukkan oleh ulama yang pertama tadi, bagi kepada 8 tadi, dia masuk di bawah manaqib ataupun yang ada kaitan dengan manaqib. Masalib artinya hadis-hadis yang menceritakan tentang keburukan, keburukan sesuatu golongan ataupun orang-orang tertentu. Itu masalib. Kalau manaqib menyatakan kelebihan, maka masalib menyatakan kekurangan. Menyatakan kekurangan. Tetapi oleh kerana biasanya dalam kitab-kitab hadis ni, kitab-kitab hadis yang besar-besar lah, dia tak ada masalib. Yang adanya ialah manaqib. Manaqib iaitu kelebihan-kelebihan. Keburukan-keburukan ni boleh dikatakan kebanyakan hadis-hadisnya tidak sahih. Inilah 8 bahagian yang mesti ada di dalam kitab jami'. Kemudian ulama-ulama ni, ulama-ulama hadis lah khususnya, dia tulis pula kitab-kitab yang berasingan pula berhubung dengan tajuk tadi, yang terkandung di dalam kitab jami' tadi. Dia tulis pasal akidah saja, hadis akidah saja, lebih panjang lagi lah. Kalau dalam jami' ni mungkin tidak panjang mana, hanya ada lah bab tu. Tetapi setengah-setengah ulama ni dia buat suku pula, tetapi semuanya berpandukan hadis-hadis Nabi SAW tentang aqaid sahaja, ataupun tauhid, yang dipanggil tauhid. Misalnya sebelum tu, mana kita kena tahu dulu kitab Bukhari yang kita nak baca ni termasuk dalam kitab jami'. Tu kita nak tahu, sebab ada 29 ni bahagian jenis-jenis kita ada. Nak tahu dulu ni termasuk dalam kapal Bukhari, dia termasuk dalam jami'. Kerana di dalam Bukhari ni terkumpul 8 perkara tadi lah. Sekurang-kurangnya setengah-setengah ulama kata tidak, bukan 8 sebenarnya, lebih lagi kalau kita perhati, kita perincikan kandungan dia tu. Misalnya dia ada abwab
tib, perubatan cara Nabi SAW lah. Itu satu bab yang tersendiri tu. Boleh dikatakan setiap kitab jami' ada. Mana kalau kita masukkan tu suku pula tu. Bahagian rawatan dan penyakit-penyakit, kitabul marda, suku. Tapi kalau kita nak letak sekali penyakit dan rawatan dia tu sekali lah, maka jadi 9 kita kata. Kemudian kalau kita nak asingkan, maknanya dia boleh pergi sampai mungkin paling tidak 15 pecahan dia. Orang panggil kitab jami'. Kalau kita nak perlu lagi lah, misalnya kita kata kitabul jihad, dia ada satu bab asing, perasingan, bukan termasuk di bawah kitabul siyar, bukan termasuk di bawah kitab tarikh, tidak. Waktu kitabul jihad dia ada bab suku, hadis-hadis tentang jihad. Baiklah, apa yang disebutkan tadi, setengah-setengah ulama tulis kitab yang perasingan pula untuk tiap-tiap satu tadi. Misalnya Abu Bakr ibnu Abi Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah ni sini sepatutnya Kitabut Tauhid, dia tulis. Kitabut Tauhid maknanya dia ambil satu bahagian saja daripada jami', tetapi hadisnya lebih banyak lah, tebal juga kitab tu. Kitabut Tauhid mana menceritakan tentang akidah. Begitu juga Kitabul Asma' was Sifat, karangan Baihaqi. Ini pun cerita tentang akidah juga, terutamanya tentang tauhid lah. Begitu juga kitab-kitab. Ini yang pertama. Yang kedua, dia sebut tentang hukum-hukum saja. Ada hadis yang sebut tentang hukum-hukum saja, daripada bab taharah sampai kepada wasaya, ataupun beza-bezalah cara susunan kitab tu. Ada juga dia bab fiqh saja, hadis-hadis hukum sahaja. Mana tak campur sikit abuk lain. Ni kemudiannya macam Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, itu termasuk dalam termasuk dalam hadis-hadis hukum. Dia ambil satu bahagian daripada kitab jami'. Yang ketiga, dia tulis kitab riqaq, ataupun zuhud, ataupun yang kemudian lagi orang panggil ilmu suluk ataupun tasawuf. Ini ada pula kitab tu, suku. Misalnya Kitabuz Zuhud, tulisan Imam Ahmad. Dia kumpulkan hadis-hadis, tapi yang bezanya ulama-ulama hadis ni semua bab tadi dia berpandukan hadis. Itu beza. Kalau orang lain kemudian dia ada pendapat orang ni, hasil pengalaman dia. Ni dah semua hadis semata-mata. Kalau zuhud pun zuhud berdasarkan hadis semata-mata. Itu bezanya. Dan Kitabuz Zuhud karangan Abdullah bin Al-Mubarak. Itu contoh. Jadi di samping saya sebut saat ni kitab ni karangan siapa, tujuannya kalau yang berkemampuan lah, kepada yang berkemampuan, dia boleh cari lah. Kalau minat boleh carilah kitab sana tu, ada lah. Kalau pergi ke luar negeri ataupun sini pun mungkin ada. Setengah-setengah kitab tu jarang, payah sekali nak berjumpa. Jadi tujuan sebut tu supaya boleh kita catat dan carilah. Bukan senang nak dapat. Seterusnya, yang keempat, kitab-kitab hadis yang mengumpulkan tentang adab sahaja. Dia ambil satu bahagian daripada jami', adab sahaja. Misalnya Imam Bukhari sendiri ada menulis kitab Al-Adabul Mufrad. Itu dia ambil satu bahagian. Al-Adabul Mufrad itu tentu sekali lah lebih lagi daripada apa yang ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari pun ada adab tu, tapi tidaklah panjang. Lepas tu syarat dia tu tinggi. Jadi nak menepati syarat dia tu tak banyaklah hadisnya. Tetapi dalam Al-Adabul Mufrad dia lebih terbuka, lebih bebas untuk memilih hadis-hadis yang juga sahih, tetapi tidak sama taraf sahihnya tu dengan apa yang tersebut dalam Sahih Bukhari. Itu dia panggil Al-Adabul Mufrad. Dia sendiri tulis. Dan orang lain pun ada lagi. Yang kelima, hadis-hadis tentang tafsir.
hadis-hadis tentang tafsir yang kemudiannya dikenali sebagai tafsir pula. Tapi tafsir orang panggil dikenali tafsir bil ma'thur. Tafsir berdasarkan apa yang ma'thur, apa yang sampai kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini berdasarkan riwayat. Misalnya tafsir Ibnu Mardwayh, tafsir Dailami, Durrul Mansur, dan lain-lain lagi, banyak lagi. Dan yang keenam, hadis-hadis tentang tarikh dan siyar. Hak ni dibuat suku pula. Dibuat suku pula. Hadis-hadis tentang tarikh dan siyar ini terbagi kepada dua. Tarikh ni, satu kejadian langit dan bumi, kejadian makhluk, haiwan, jin, syaitan, malaikat, nabi-nabi, umat-umat dahulu. Itu termasuk sejarah lah. Tapi sejarah itu bukan sejarah manusia saja, sejarah kejadian alam, daripada awal hingga kepada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bab pula. Dia panggil dalam kitab hadis ini, kalau kita nak asingkan ini boleh juga sebenarnya, dia asing boleh juga. Dia panggil Bad'il Khalq, kitab Bad'il Khalq, yakni permulaan ataupun kejadian alam. Dalam Sahih Bukhari ini pun ada. Itu satu bahagian. Satu lagi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah sahabat-sahabat dia. Dia buat suku pula, kitab suku pula. Macam sirah Musa bin Uqbah, sirah Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham, sirah banyak lagi lah. Al-Halabi, itu tentang sirah sahaja. Kemudian bahagian sirah ni pula detail pula, detail pula. Dia panggil, ada lagi kitab-kitab orang panggil khasais. Mungkin akan kita jumpa akan datang. Ini pun termasuk pecahan sirah juga, khasais. Khasais Nabi, khasais Nabi ataupun mukjizat dia. Sebut patah mukjizat saja. Ini termasuk dalam bahagian. Tapi boleh kita asingkan itu. Seterusnya hadis-hadis tentang fitan. Tentang fitan. Yang ni kitab yang berasingan, dia asingkan tentang fitan. Yang ni fitnah-fitnah ataupun pancaroba di sepanjang zaman. Ini ada disebutkan. Di antaranya kitab yang besar, iaitu kitab Nu'aim bin Hammad. Kitab Nu'aim bin Hammad, Kitabul Fitan lah. Tapi dalam ni banyaklah, hak betul pun ada, hak tak betul pun ada, hak karut pun ada, hak sahih pun ada. Kitab Nu'aim bin Hammad. Yang ke-8-nya kitab yang mengumpulkan manaqib dan mathalib. Manaqib dan mathalib. Manaqib ni, kalau manaqib kumpulan, manaqib kumpulan, misalnya manaqib Quraisy, kelebihan Quraisy. Manaqib Ansar misalnya, manaqib Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada suku-suku pula kita. Manaqib sahabat 10 yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Dia ada suku pula, kitab. Sini ni pula banyak pecahan pula. Manaqib Ansar ada orang buat suku. Manaqib sahabat 10 ada. Manaqib Khulafaur Rasyidin suku pula. Begitulah. Manaqib isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suku pula, kitab. Begitu. Umpamanya tentang sahabat 10 ni, Ar-Riyadun Nadhirah fi Manaqibil Asharah. Ni di antara yang terbaik lah. Ar-Riyadun Nadhirah fi Manaqibil Asharah. Dan kalau tentang Ahlul Bait, Zakhairul Uqbah fi Manaqibi Dhawil Qurbah. Itu kitabnya. Karangan Muhibbit Tabari. Kemudian manaqib seorang-seorang pula ada juga. Manaqib Umar, manaqib Ali, manaqib Uthman. Ini kitab manaqib. Umpamanya Imam Nasai ada tulis manaqib
Sayyidina Ali saja, manaqib Ali. Gitulah. Secara ringkasnya. Lepas tu kalau nak lebih lagi, cuba cari tengok kitab ni lah. Tidak nak sebut semua, cuma secara sepintas selalu. Jadi Bukhari yang kita nak belajar ni termasuk dalam bahagian yang pertama, Jami' itu. Yang kedua, ni bahagian kitab hadis yang kedua, iaitu orang panggil Sunan. Sunan ni banyaklah sunan. Macam Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, orang panggil Sunan. Banyak lagi lah. Sunan Nasa'i, itu Sunan, termasuk dalam Sunan. Apa makna Sunan? Kitab Sunan ni, yakni dia lebih mengutamakan, lebih menitik beratkan tentang hukum hakam. Tetapi ia tidak hanya mengumpulkan hukum hakam saja, makna gol lain tak ada langsung. Tak, ada juga. Kalau Kitabul Ahkam, hukum-hukum, hadis-hadis hukum itu memang dia hukum saja. Hak ni tidak. Dia bercampur juga dengan yang lain-lain. Walau bagaimanapun dia lebih menekankan kepada hukum hakam. Dan tertib susunan dia tu pun mengikut tertib hampir-hampir kitab fiqh. Itu yang dimaksudkan dengan sunan. Termasuk dalam sunan ini yang kita sebut tadilah. Tapi ada juga setengah-setengah kitab yang dia juga sunan dan dia juga adalah jami'. Misalnya seperti Tirmizi. Dari satu sudut, dari segi tertib dia tu, dari segi fiqh dia lah, hukum hakam dia serupa dengan fiqh. Tapi dari segi ia mengandungi ke-8 bahagian perbincangan tadi, dari sudut tu orang panggil jami'. Dengan sebab itu Tirmizi ni orang panggil jami' Tirmizi pun orang panggil, Sunan Tirmizi pun orang panggil. Tetapi bukan semua. Setengah-setengah tu tak ada sunan saja ya, dia sunan saja, tidak jami'. Banyaklah. Hal ni lah boleh dikatakan yang mungkin terbanyak lah di antara bentuk-bentuk kitab hadis itu. Seperti Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah disebut sini, Sunan Daraqutni, Sunan Baihaqi. Sunan Baihaqi itu 10 jilid, 10 jilid. Sunan Ibnu Hibban, Sunan Abi Muslim Al-Kashi, Sunan Abi Qurrah, Sunan Abi Ali Ibnu Sakan, Sunan Sa'id bin Mansur, dan banyak lagi yang lain-lain. Itu termasuk dalam bahagian ni. Kemudian sunan ini pula dia berbeza-beza pula dari segi latar belakang pengarang dia tu. Sungguh-sungguh tu pengarang dia tu memang tidak terikat dengan mazhab mana-mana lah. Ada juga satu cara. Apabila kita baca kitab-kitab dia ni, dia ada satu cara dia lah. Orang yang tahu, dia akan berasa cara susunan dia. Dia ambil hadis-hadis tu, nampak tidak terikat dengan, tidak lebih menyokong mana-mana mazhab, tidaklah. Ada juga. Tetapi ada juga yang mana latar belakang pengarang dia ni, dia bermazhab, mengikut mazhab-mazhab tertentu. Maka kita hadis-hadis dia tu lebih banyak kepada yang menyokong mazhab lah. Itu kena ingat. Misalnya Umdatul Ahkam lebih berat, lebih condong kepada hadis-hadis yang sesuai dengan mazhab Ahmad. Tapi Bulughul Maram lebih sesuai dengan mazhab Syafi'i. Hadis-hadis dia tu. Bahkan banyak hadis-hadis yang sesuai dengan mazhab lain tidak disebut, padahal hadis tu ada. Ini yang kemudian lah. Tetapi hak asal, kalau hak asal kitab-kitab sunan yang besar, dia memang tak ada kata berat kau ni, tak ada. Memang umum betul. Mana semua mazhab boleh ambil. Mazhab yang masyhur dan mazhab yang tidak masyhur pun ada dalil dia dalam kitab tu. Inilah kitab sunan yang asal. Misalnya Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, ini umum. Dia tidak terikat, tidak mana condong kepada mana-mana mazhab. Seterusnya bahagian yang ketiga ni ringkas-ringkas, iaitu masanid ataupun orang panggil musnad. Musnad ialah kitab hadis yang mengumpulkan hadis berdasarkan sahabat.
tertib sahabat. Tertib sahabat tu beza pula. Ada yang berdasarkan tertib sahabat ni hak mana lebih dulu memeluk agama Islam, dia akan utamakan sahabat tu. Sebanyak mana hadis dia, duduk di setepak. Lepas hadis dia ni, hadis orang ni pula hak lebih dulu Islam. Ada juga dibuat berdasarkan itu. Ada juga berdasarkan keutamaan kumpulan. Misalnya sahabat 4 kau dulu, lepas tu sahabat 10, lepas tu ahli Badar, lepas tu ahli Uhud. Itu yang diutamakan dulu. Ini berdasarkan ke mana-mana pun berdasarkan sahabat lah. Berdasarkan sahabat. Ada juga yang buat musnad ini berdasarkan tertib nama sahabat itu. Nama sahabat. Mana kalau sahabat nama Ahmad lebih dululah. Tapi kalau nama lain, nama kita kata apa, kita kata Muawiyah ke, kemudian lah nama Muawiyah, nama Ali ke, sahabat hak nama Uthman ke, duduk kemudian lah, duduk pada ain lah, huruf ain. Jadi huruf alif ni sahabat hak apa ni, nama alif lah, walaupun dia tu kurang utama. Tak kira, yang pentingnya dia nak kumpulkan hadis-hadis seseorang sahabat tu di satu tempat. Jadi kalau kita buka kitab musnad ni senang, kita dah tengok hadis Sayyidina Abu Bakar banyak mana ada, buka setempat tu lah. Tetapi dia tidak teratur lah, macam-macam lah. Mungkin berkait dengan Badi'il Khalq, mungkin berkait dengan manaqib, mungkin berkait dengan hukum. Jadi berselerok lah dari segi isi dia tu tak serupa. Cuma hadis Sayyidina Abu Bakar terkumpul di satu tempat, hadis Sayyidina Umar terkumpul di satu tempat, hadis Abu Hurairah terkumpul di satu tempat. Itu maknanya musnad. Misalnya macam musnad Ahmad, musnad Abd bin Humaid, dan banyak lagi lah musnad-musnad ni. Musnad Abu Nuaim, banyak lagi. Musnad Darimi, musnad Tayalisi, musnad Musaddad, musnad Humaidi, musnad Ishaq bin Rahway. Banyaklah, nak sebut banyak, boleh kita cari. Ni demon ni apabila sebut musnad saja, orang belajar dia tahu sebut musnad, jenis ni kitabnya. Sebut sunat, jenis ni dia tahu selalu. Seterusnya bahagian yang keempat iaitu ma'ajim. Kalau mufrad dia mu'jam, orang panggil mu'jam. Mu'jam ni kitab hadis yang dikumpulkan berdasarkan guru kepada penulis kitab tu. Misalnya mu'jam Tabarani, mu'jam Saghir, mu'jam Awsat, mu'jam Kabir. Ni dia susun berdasarkan guru dia. Jadi tu guru dia hak nama gapo kita kata, hak nama Bashir misalnya, kita tu duduk pada bah. Dia tak ambil kira isi hadis tu macam mana, tak ambil kira. Yang dia kira ialah nama tu guru dia. Itu satu. Dari segi nama, mana mengikut abjad nama lah. Yang kedua, boleh jadi dia mengikut guru yang lebih tua. Hak mana lebih tua, hak paling dulu dia terima hadis ni, hak tu lah yang diutamakan, walaupun sikit hadis dia. Lepas tu hak kemudian lagi. Jadi faedahnya kita boleh tahu, kita boleh tahu apa ni, hadis orang sekian, nama sekian ni berapa banyak ada. Kita boleh cari dalam mu'jam lah, kitab ma'ajim. Hadis seorang perawi yang bernama Bashir ini, yang dikatakan misalnya tuk guru kepada Tabarani, berapa banyak hadis dia ada. Kita boleh tengok situ, tahu hak tuk guru dia hak nama Ahmad, berapa orang tuk guru dia hak nama Ahmad. Ahmad bin sekian-sekian, berapa hadis dia. Senang kita nak cari bila kita tengok mu'jam tu. Mu'jam itu dari segi, dalam istilah baru ni, dia makna kamus. Dia makna kamus. Kita seperti senang kita nak tengok, nak tahu bahasa, makna gapo, kita tengok kamus. Begitu juga kita nak tahu hadis seorang tu guru yang nama sekian-sekian duduk mana, kita senang kita tengok mu'jam. Macam kamus dia jadi. Yang masyhurnya ialah mu'jam Tabarani lah. Dia buat 3 macam. Mu'jam Saghir, hak kecil, sejilid.
Mu'jam Awsat beberapa jilid, Mu'jam Kabir tu puluh jilid lah. Banyak. Semuanya mengikut riwayat tok guru dia lah, tok guru dia. Kemudian Mu'jam Ibnul Ghawti, Mu'jam Abu Bakr Al-Muqri, Mu'jam Syihabuddin Al-Qawsi, Mu'jam Hafiz Zainuddin, Mu'jam Hafiz Izzuddin Ibnul Hajib, Mu'jam Syuyukh Ibnul Mubarak, dan banyak lagi kitab-kitab Mu'jam ni yang disenaraikan di sini. Kalau kita nak cari boleh lah, tapi setengah-setengah ni tak ada dalam pasaran, tak ada dalam perpustakaan besar pun jarang nak jumpa yang disebut. Walau bagaimanapun sebagai panduan lah. Kalau kita nak berdalam lagi, nak kumpul lah, kita kata kena cari. Now yang kelima, bahagian kitab hadis yang kelima dia panggil masyikhat. Mufrad dia hanya masyikhah. Setengah ulama mengatakan dia ni termasuk dalam mu'jam dah, mu'jam tadi. Tapi setengah ulama kata tidak. Masyikhat ini suku. Maknanya apabila dia buat, tiap-tiap seorang guru tu suku, kitab suku. Terutama guru tu banyak meriwayatkan hadis kepada dia. Suku. Ini dia panggil masyikhat. Macam Masyikhat Ibnu Bukhari, Masyikhat Ibnu Syadzan dan lain-lain, Masyikhat Ibnu Hazam, banyaklah masyikhat. Seterusnya bahagian kitab hadis, bahagian kitab hadis yang ke-6, iaitu orang panggil ajza dan rasail. Ajza dan rasail. Ajza tu jamak, mufrad dia hanya juz', rasail risalah lah. Dia ada pula ulama-ulama ni tulis kitab ni dia berdasarkan orang panggil perkara tertentu, tajuk tertentu, topik tertentu. Misalnya juz'u raf'il yadain yang Imam Bukhari sendiri buat. Juz'u raf'il yadain, di dalam kitab ni dia mengumpulkan hadis-hadis tentang akad tangan saja dalam sembahyang. Ketika mana akad tangan? Akad mula nak sembahyang, Allahu Akbar. Lepas tu ketika nak rokok, lepas tu ketika bangun daripada rokok dan sebagainya. Kalau ada lagi di celah-celah tu, hak pelik-pelik pun dia sebut. Walaupun hak tidak pakai dah pun dia sebut. Hak mansuh pun dia sebut. Misalnya kalau ada takbir antara dua sujud, ada takbir akad tangan lah maksudnya, dia akan sebut juga. Walaupun itu tidak dipakai dan hadis itu sudah mansuh dah, tak kira. Walaupun hadis itu katakanlah dhaif, tak kira, dia tak kira. Dia asalkan tentang perkara tu, tajuk tu, dia akan sebut. Macam juz'ul qira'ah, juz'u salatid duha yang ditulis oleh Imam Hakim. Sembahyang duha ni sebanyak mana hadis-hadis ada tentang sembahyang duha, dia kumpulkan setempat. Tak kira lah tu guru mana siapa pun, dia tak kira. Sahih ke tidak sahih ke tak kira, tu kira semula. Dia nak kumpulkan supaya mudah kepada kita. Rupanya kita kata, dalam bab ni ada dah terkumpulnya hadis dalam bab ni saja. Senang. Itu orang panggil ajza ataupun risalah. Risalah pun orang panggil juga. Yang ketujuh, al-arba'inat. Al-arba'inat, ia kita panggil hadis arba'in, hadis 40. Hadis 40 tu pun satu bentuk tulisan hadis juga, kitab hadis juga. Ia mengumpulkan 40 hadis. Macam Imam Nawawi pernah buat. Itu ya masyhurnya. Padahal banyak hadis 40 ni. Banyak. Macam-macam perkara. Hadis 40 berkenaan dengan fitan, hadis 40 berkenaan dengan akidah, hadis 40 berkenaan dengan apa-apalah. Tapi 40 hadis saja. Sebab ada keutamaan dia tu. Nabi SAW ada sabda dah, sekurang-kurangnya kalau orang yang hafal 40 hadis, ingat 40 hadis, ada kelebihan dia begini-begini. Adalah tu. Umpamanya hadis man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha
ba'athahu Allahu faqihan wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Umpamanya hadis-hadis umpama itu banyaklah. Itu sebab ulama dia tumpu 40 hadis, iaitu sesiapa yang hafal untuk umatku 40 hadis dalam urusan agamanya, Allah SWT akan bangkitkan dia sebagai seorang yang ahli ilmu lah, faqih besok, dan aku menjadi aku akan memberi syafaat kepadanya dan aku akan menjadi saksi kepadanya. Itu penting tu. Jadi buatlah hadis 40. Banyak sekali karangan-karangan ulama. Ibnu Mubarak pun ada tulis, Hasan bin Sufyan An-Nasai pun ada tulis, Abu Bakar Al-Isfahani pun ada tulis, Daraqutni pun ada tulis, Hakim Abu Nuaim Abdurrahman As-Sulami, Baihaqi, dan ramai lagi ada tulis tentang hadis-hadis 40 yang kita tahu dalam masyarakat kita ni. Umumnya hadis 40 Imam Nawawi itu saja. Padahal banyak lagi yang lain. Ini reka-reka lah. Senara itu banyak lah. Seterusnya yang ke-9, iaitu mustadrak. Ini pun satu bentuk kita hadis juga. Macam mustadrak Hakim, itu orang panggil mustadrak ala sahihain. Kitab mustadrak ni dia gini, sebelumnya sudah ada orang tulis kitab dengan syarat-syarat dia, dengan disiplin dia sendirilah. Misalnya Bukhari, syarat dia gini-gini, kena orang ni orang ingat kuat betul, nak meriwayatkan hadis ni baru dia terima. Lepas tu orang ni pula orang yang baguslah dari segi agama dia. Itu syarat dia. Tiba-tiba orang kemudian ni tengok, banyak lagi hak Imam Bukhari tak sebut. Orang-orang yang tarafnya macam tu lah, cukup syarat dia nak tu cukup syarat, tapi Imam Bukhari tak ada sebut dalam Bukhari dia. Dia buat kitab suku, dia panggil mustadrak. Maknanya perawi-perawi dia tu adalah perawi-perawi Bukhari dan Muslim, tetapi Bukhari tak mari hadis dia hak ni tak ada dalam Bukhari. Macam mustadrak Hakim, orang panggil mustadrak ala sahihain. Dia mengumpulkan hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi perawi-perawi dia tu adalah perawi-perawi Bukhari dan Muslim. Kalau nak kiranya mengikut syarat Bukhari, tinggilah tu. Jadi kita boleh tahu rupanya hadis tarah Bukhari ni banyak lagi yang lain. Duduk mana? Senang kita cari dalam kitab mustadrak, jumpa. Lepas tu adakah tepat betul-betul seperti dengan Bukhari? Itu soal lain. Mengikut dakwaan dia, mengikut apa yang dia kata, kajian dia kata tepatlah mengikut Bukhari. Boleh jadi dulu Bukhari tak ambil, dia tahu dah. Sebab hak Bukhari ambil ni, orang tu memanglah orang tu dah, tetapi Bukhari ambil tu ketika dia muda, ketika orang ni kemudiannya dia nyayung. Dia nyayung. Hak Hakim ambil tu, dia bubuh dalam kitab dia tu ketika orang tu nyayung dah. Bukhari tak sih. Dia ambil mesti daripada tok guru yang segar. Dia tidak nyayung, tak keliru. Betul orang tu dah, tapi apa dia tidak ambil hadis orang tu, bubuh dalam kitab dia. Sebab orang tu pada ketika dia meriwayatkan hadis berkenaan, dia nyayung. Sebab tu dia tak ambil. Dia tahu tarikh tu, dia tahu tarikh. Daripada tahun sekian sampai sekian dia molek. Lepas tu dia tak molek, dia nyayung. Misalnya. Dia tak ambil lah. Ada sebab. Jadi nak kata 100% serupa dengan Bukhari, tidak juga. Itu bergantung kepada penilaian orang kemudian lah. Penilaian orang kemudian. Itu orang panggil mustadrak. Yang ke-10 mustakhraj. Tadi mustadrak, ini mustakhraj. Sebabnya perlu benda ni mungkin kita
Masa terlalu jauh sangat tu pergi. Apa ya cerita sampai begini. Sebenarnya orang nak belajar Bukhari ni dia kena semangat tinggi. Dia kena semangat tinggi, kena kuat. Jadi dia kena tahu benda-benda ni, kena tahu dulu. Kalau tidak, kita tidak akan dapat kemanisan lah. Kalau kita belajar, kita sebab itulah orang kadang-kadang dia apabila kata hadis serupa, tak serupa, Bukhari dengan yang lain tak serupa. Macam mana kita nak tahu pula hadis ini palsu, hadis ini tidak palsu? Nak boleh tahu waktu dia kena biasa dengan hadis-hadis sahih baru boleh tahu. Kalau tak biasa, hadis sahih disifat dia lagu mana, biasanya kita jumpa lagu mana. Apabila kita biasa, barulah kita boleh tentukan. Apalagi kalau kita biasa dengan macam-macam kitab ni, kita tahu gini. Tujuannya apa? Nak cerita ni semua berkenaan dengan hadis hak kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu jelas. Tak ada dalam dunia lagu tu. Tak ada. Satu kitab dalam dunia, satu ucapan orang lah dalam dunia ditulis, dihafal, kemudian diolah, dihurai, disebutkan secara terpisah-pisah. Tujuannya untuk menguatkan semuanya, memberi makna kekuatan, memberi makna kekuatan, memberi keyakinan kepada kita betul-betul hal ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni walaupun kita tidak hidup di zaman dia, kita tak dengar sendiri, tetapi daripada adanya kitab-kitab ni, seolah-olahnya kita dengar sendiri, yakin kita. Dan kalau dia gambarkan, kalau kita tengok semua kita hadis, dia gambarkan Madinah, kita nampak Madinah seseorangnya nampak. Loh, sini ada lorong, sini tak ada lorong, sini ada telaga dulu, walaupun kemudian tak ada, tapi kita nampak. Itu ada. Yakin kita. Dalam dunia ni tak ada lagu tu kan, tak ada. Ada kitab dalam dunia, walaupun orang panggil kitab suci, Bible ke, kitab Bhagavad Gita ke, kitab lain-lain, Quran ke, macam-macam lah kitab dalam dunia orang panggil kitab suci, tak ada. Ini bukan Quran ni, hadis ni. Quran tu orang hafal lah, beribu-ribu orang Islam hafal, duduk mengajar Quran semua, semaya pun baca Quran. Mesti kena baca Quran. Kalau tidak dalam semaya, orang duk baca semua Quran. Maknanya saya kalau sehuruf jatuh, orang boleh tahu selalu. Tak ada kitab lagu tu, tu jauh. Nak sama dengan waktu tu jauh. Nak sama dengan hadis ni pun tak ada. Nak sama dengan hadis ni pun tak ada. Itu tujuannya. Bila kita dapat ni, nampaklah. Gini istimewanya kita orang Islam ni. Maklumat yang sampai kepada kita tu sahih. Quran tu tak boleh lawan dah tu. Hadis ni pun mukjizat dah. Hadis ni. Adakah satu orang dalam dunia ni lah, daripada dulu sampai sekarang, sampai ke kiamat pun, kita boleh dakwa, kita sebagai orang Islam, kita boleh tanya orang kafir, adakah orang lain pemimpin dia, kita kata hak suk lah, hak nombor satu lah, setiap ucapan dia, setiap gerak-geri dia orang catat, orang hafal? Tak ada. Lepas tu setiap dia kata tu ada sanad, kita ambil daripada orang ni tiap-tiap seorang tu pula kaji pula, dia ni orang setara mana, jauh cerita ni, orang juru ke orang baik ke orang lagu mana, tahu. Ada pula kitab suku pula tu tentang perawi-perawi ni, bukan tentang sahabat, bukan tentang Nabi, bukan tentang hadis, perawi-perawi dia ni saja, orang yang cerita kepada kita, daripada kita sampai kepada Rasulullah, tiap-tiap seorangnya jelas kita tahu. Ada kalau lagu tu? Tak ada. Daripada dulu sampai sekarang tak ada. Kita nampak jelas munasabahlah agama Islam ni dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai yang terakhir sampai kiamat. Tak ada dah agama lain, hak lain mari nak hapuskan dia, kena pakai hak lain. Tak ada. Kan tak ada yang setara tu. Ada lah setara tu. Walaupun kita kata misalnya agama Sikh lah, kita kata kemudian lagi daripada Islam, kemudian lah, tak kira hak dulu, kira hak kemudian. Adakah tentang guru Nanak tu terperinci seperti tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Jelas lagu tu. Lepas tu kitab tu bahas pula orang cerdik-cerdik, nombor satu dalam umat ni, maknanya dari segi taraf pemikiran dia, demon ni duduk kaji. Ada kalau tak ada.
Maknanya hadis ni sendiri pun kita nampak sebagai satu mukjizat juga. Mukjizat. Lepas tu orang sanggup mati kerana dia, sanggup mati, tak ada upah, tak ada apa. Nak tulis sejarah hidup Nabi SAW ni, upah? Tak. Orang lain adalah seorang tulis 2-3 butir buku tulis tentang sejarah hidup. Ni tidak, setiap geri dia pun pelik juga, tidak serupa dengan orang lain. Hak dalam rumah dia suruh bini dia raya. Hak orang lain kira-kiranya tak sapa lah orang lain dalam rumah. Dia suruh bini dia raya. Supaya orang tahu, tak ada lindung daripada luar sampai ke dalam. Bini dia raya. Hak dalam rumah. Maknanya terjamin betul. Setengah-setengah orang kan kita kata dia luar ni molek, luar ni molek, jauh nampak, lembut nampak dengan orang, budi bahasanya, budi bicaranya molek. Tapi rumah, kalau orang tanya bini dia, kalau bini dia raya, tahu lah. Ada orang lagu tu. Pemimpin orang-orang besar pun bukan makna orang besar ni maknanya sempurna belaka. Terutamanya di rumah dia. Sebab orang dia boleh susut luar. Dia boleh kawal. Tapi takkan nak kawal semua orang ni kan? Penat kalau nak kawal semua. Nak kawal semua. Kecek tu kena jaga semua. Adab kena jaga semua. Yang ada lah buah tubik tu. Buah tubik hak asal tu. Ada. Nak cari orang luar dalam serupa. Payah. Tiba-tiba dia suruh ya. Maknanya dia yakin hak dia betul belaka, tak ada benda hak tak boleh. Semua jadi panduan. Setengah-setengah orang tu kalau hak dalam tak boleh buat panduan. Tak boleh. Hak sekat luar boleh. Sebab itulah Nabi SAW kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia, dengan anak isteri dia. Dan akulah yang paling baik sekali. Sebab payah tu nak jaga tu tiap-tiap hari tu. Orang lain boleh lah jaga, di rumah payah nak jaga. Orang tu memang orang lebih. Kalau sekiranya luar pun orang kata dia juru baik, dalam pun dia paling istimewa. Maknanya orang tu istimewa. Nabi SAW habis-habis cerita, isteri dia pula cerita. Jadi hak cerita ni banyak ni sampai kepada kita dalam bentuk ni, dalam bentuk ni. Bukan seorang, ramai. Orang pula bukan orang sini tak pakar, orang jujur. Kalau hak ingatan ni, ingatan luar biasa. Ingatan dia. Kalau perangai yang istimewa. Ni orang ni boleh kita kaji. Dalam sejarah, dalam buku ada orang ni. Setiap orang yang pada kali masuk dalam ni, dia akan ada. Hak masyhur-masyhur lah, dia akan ada sejarah dia. Orang boleh tahu. Jelas. Mustakhraj. Ini kita nak cerita. Yang ke-10, mustakhraj. Yang ni gini, mustakhraj Abu Nuaim misalnya. Dia hadis Muslim dengan sanad dia. Hadis tu. Orang ni dia mari hadis sama juga, tapi sanad lain. Semua kitab Muslim tu daripada awal sampai akhir hadis dia mari dalam kitab ni, tapi sanad dia lain. Sanad tu perawi-perawi dia lah. Daripada dia sampai kepada Nabi SAW lain. Apa faedahnya? Faedahnya kita boleh tahu bahawa orang yang cerita ni bukan satu golongan, ramai. Dan orang ni pun molek juga. Yang pertama pun molek juga. Mana benda yang sama diceritakan. Ini memberi keyakinan, kepastian kepada kita bahawa benda ni memang berlaku. Lafaz pun sama. Bukan makna saja sama, lafaz pun sama. Kalau kita belajar dalam Sahih Muslim, dia cerita, dia nak ayat sepatah je hak beza tu. Dia mari sanak suku pula. Orang ni dia kata lafaz dia gini. Beza sikit, makna dia sama dengan hak tadi. Tapi setara tu. Maknanya nak memberi keyakinan kepada kita bahawa apa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang jaga betul-betul. Sampai beza lafaz, walaupun dari segi makna tak ada beza, pun disebut. Itu oleh orang yang sama. Lepas tu mahari pula orang lain pula. Hadis tu tapi sanad lain pula. Maknanya kalau kita kata satu benda yang berat, sokongan, sandaran. Kalau sandaran tu kuat dah, kayu kukuh dah, tu pun tak rebah dah tu. Tiba-tiba sekeliling sokong. Kuatlah maknanya. Itu tujuannya. Kemudian banyak pula ni orang panggil termasuk dalam mustakhraj ini, banyak pula kitab-kitabnya.
Seterusnya termasuk dalam kitab-kitab hadis juga, jenis ini kitab hadis juga orang panggil ilal. Kitab ilal. Ilal ni lagu mana? Ilal ni maknanya dia ada dua bahagian pula ilal. Ilal dalam matan hadis. Ilal ni dia menyatakan ilat ataupun penyakit ataupun kecacatan, kecederaan, kekurangan tidak sesuai. Tidak sesuai dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Tidak sesuai. Dia nampak. Dia nampak tu. Dia pun sebut kita tak suku pun. Sebab apa? Kalau ada ilat ni dalam matan, katakanlah dalam matan ni, mana isi hadis tu lah Nabi SAW sebut sebagai kata-kata dia. Misalnya ada kecacatan situ, walaupun sanak dia ni, perawi-perawi dia ni molek belakang kan, molek pun tidak sahih hadis tu, tak sahih. Itu ilat orang panggil, tidak sahih. Misalnya baru ni saya sebut dah sebahagiannya kelebihan kita mengaji hadis ni. Mana kita boleh tahu ni betul ni tak betul, hak dalam masyarakat ni banyak-banyak orang nak pakai ni tak betul, kita boleh tahu. Ataupun hak kita sendiri selama ni nak faham, oh rupanya tak betul. Tak betul sebab apa? Kalau kita tebal pakai juga jadi lagu mana? Misalnya satu contoh ilal ni ada dalam hadis disebutkan, dalam Bukhari, dalam Muslim ada, dalam kitab-kitab lain ada juga. Dia kata laula Hawa lam takhun laula Hawa lam takhun imra'atun, atau lam takhun nisa'un zawjah. Kalau tidak kerana ada Hawa, nescaya isteri tidak berkhianat kepada suaminya. Kalau tidak ada Bani Israel, lam yukhnas al-lahm, tentu daging ini tidak tidak jadi busuk. Apa makna? Kita kata kalaulah tidak kerana Bani Israel, daging tentu tak jadi busuk. Jadi apa makna? Makna sebelum pada ni, boleh jadilah kita fikir dah, sebelum pada ni daging ni kalau tidak buang dalam peti sejuk pun tak busuk lah, tak rosak, gitu kah? Tapi selepas Bani Israel ni buat macam-macam angkara dia, benda pelik-pelik, dia bunuh Nabi, dia macam-macam, dia fitnah Nabi, jadi busuk lepas pada tu daging, gitu kah? Tak betul, tak betul, bukan gitu maksud dianya. Tapi hak ni kita tidak nak bincang lagi, tak apa lagi hak ni. Maksud dianya orang Bani Israel lah mula-mula hak daging ni dia tidak bagi, kalau misalnya kurban kau gapo kau, dia tidak bagi kau orang duduk simpan untuk nak makan sendiri sampai busuk, gitu maksudnya. Tapi hak tu tak apa, semua faham lagu tu. Hak bahagian yang kedua ni, kalaulah tidak kerana ada Hawa, nescaya orang perempuan isteri tidak khianat kepada suaminya. Apa makna? Sehingga kita tengok dalam setengah-setengah kitab tu dia kata ginilah maksudnya. Sebab Hawa itulah yang jadi khianatnya dulu kepada Adam dulu. Mula-mula Adam tak makan khuldi tu. Hawa itulah dia pujuknya. Syaitan pergi pedaya dia. Dia pun pujuk Adam. Khianat lah tu orang panggil tu. Jadi khianat tu ada dalam darah daging ibu ni. Hawa ni. Kemudian ada cucu dia pun, hak mana perempuan tu lagu tu lah khianat kepada suaminya. Itu tafsiran ulama-ulama tu. Tapi nak cerita sebab apa? Sebab dia tidak tekan pada ilal, tak tahu ilal. Itu akibat. Sedangkan dalam setengah-setengah kita, dalam setengah-setengah tempat tu, laula Hawa lam tahnu untha ataupun imra'atun zawjah. Kalau tidak kerana Hawa, kalau tidak kerana adanya Hawa, nescaya perempuan tidak rindu kepada suaminya. Beza tu. Tidak rindu kepada suaminya. Sebab ada Hawa tu lah, dia berkait dengan daging darah juga. Ni pun keturunan lah orang perempuan. Hawa tu kan bila dia terpisah dengan Adam, dia rindu, sedih dia. Masing-masing nak cari, Adam pun cari Hawa, Hawa pun cari Adam. Tapi Hawa ni lebih-lebih lagi.
Jadi mari rindu orang kemudian ni, orang perempuan ni kan, kalau orang lelaki kan, bini dia mati, mudah nak nikah kan. Mudah nak nikah. Tak mati lagi pun nikah kan. Mudah. Tapi kalau orang perempuan tidak. Ramai kita tengok orang perempuan. Walaupun ada juga yang menikah, tapi nak kira dari segi nisbah dia tu tidak seramai lelaki. Orang perempuan ramai. Suami dia mati, dia tak menikah. Padahal dia boleh lagi nak tidak putus hek lagi lah kita kata. Kalau nak menikah pun boleh. Tak, sampai ke akhir hayat. Dia tidak curang. Orang perempuan kalau suami sakit ketika sakit duduk setia lah, duduk cara ke suami dia. Ini benda kita tengok kenyataan. Tapi orang lelaki ada ke lagu tu? Jaga-jaga. Dia kira kalau sakit kira nak menikah lah kan. Pasal apa? Inilah kenyataan yang dalam hadis tu sebut. Hak mana lebih sesuai? Kita kira kalau tidak kerana Hawa, nescaya orang perempuan tidak berkhianat kepada suaminya, hak tu kalau lebih sesuai, atau orang perempuan tidak rindu kepada suami, hak mana lebih sesuai? Lebih sesuai dengan Hawa, hak mana? Hawa tu isteri Adam, lebihlah dia tu. Bahkan mengikut setengah-setengah ulama dia kata Nabi tu Hawa tu. Setengah-setengah ulama dia kata Nabi ni ada juga perempuan. Nabi lah Nabi. Macam mak Nabi Musa tu, Maryam tu, dia kata Nabi. Hawa tu Nabi. Kalau mengikut pendapat ni lah, walaupun bukan pendapat jumhur, tak apalah kita kata. Kalau mengikut pendapat ni lebih tu, adakah patut tu dia buat perangai lagu tu? Dah betul ke dia khianat kepada Adam? Tak betul. Baru ni kita sudah sebut dah. Iaitu syaitan goda Adam dulu dalam Quran. Bukan goda Hawa dulu. Hawa tu ikut Adam. Waktu dalam kita tengok dalam kenyataan pun memang munasabah. Kalau si isteri kena, suami belum tentu kena. Tapi kalau suami ni ikut, biasanya isteri ni ikut. Biasa. Sebab itu dalam Quran kita, orang yang mengaji hadis ni dia beza cara memikir dia. Orang yang mengaji hadis dia nombor satu sekali Quran. Tengok Quran. Lepas tu tengok hadis sahih. Gitu. Bukan cerita-cerita ikut orang cerita tak sahih aku tu. Itu kaedah orang mengaji hadis. Iaitu dalam Quran sebut fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adamu. Syaitan dia goda ilaihi, dia waswasah, timbulkan bisikan halus dalam hati Adam. Ilaihi, dia kata kepadanya, kepada Adam tu. Dia kata ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada kamu pokok khuld dan kerajaan yang tidak akan binasa? Nakkah? Dia kata kepada Adam, dia bukan dalam Quran kata ya Hawa, dah jelas dalam Quran itu. Jadi maknanya orang yang dia kata Hawa ni khianat, salah satu sandarannya dia kata Hawa tu lah yang goda Adam. Mana betulnya hak tu? Asas dia tu pun tak betul dah. Bercanggah dengan Quran dah. Kalau kita kata apa ni goda Hawa dulu. Sebab dalam Quran kata dia goda Adam, bukan goda Hawa. Jelas tu. Jadi hak tadi, hak lebih sesuai hak mana kehidupan Nabi dengan isteri dia ni. Rindu tu sesuai. Khianat ni tak sesuai. Khianat ni. Jadi kemudian kita tengok dalam kenyataan, isteri saja kau khianat? Tidak. Suami berapa banyak suami yang khianat kepada isteri? Bahkan khianat dia tu kadang-kadang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Ini benda je. Di situ ada ilat, orang panggil ada ilat. Hak riwayat lam takhun untha zaujaha, perempuan tidak berkhianat kepada suaminya, itu ilat ada tu. Ada penyakit, ada cacat tu. Hak tu kita tak boleh pakai. Kita kena pakai lam tahnu. Dia titik yang beza tu, titik beza. Lam tahnu maknanya rindu. Kalau lam takhun daripada khana yakhun. Kalau tahnu hana yahnu maknanya rindu. Hak tu lebih sesuai. Ini ilat. Nak tahu ilat ni bukan senang. Bukan senang. Hak ni boleh dikatakan paling payah dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis hak paling payah ni. Kadang-kadang kita royak payah orang nak faham. Payah. Sebab payah, memang payah.
Dia kata sebelum pada ni orang tak ajar ayat aku. Jadi seseolahnya segala kebaikan itu habui ke orang dulu belakang. Orang kemudian ni tak ada gian lah. Sekadar tu. Tidak. Orang yang mengaji hadis tidak lagu tu sikap dia. Iaitu sikap dia sentiasa terbuka. Kita boleh kaji sampai bila-bila. Tak ada kata berhenti sekat ni, lepas benda ni tak ada, dah habis dah. Dah. Tidak lagu tu. Jadi ilat tu penting tu, ilat tu. Misalnya ilat apa lagi? Hadis kisah yang masyhur dikemukakan oleh orang Syiah. Hadis kisah ni kelebihan Sayyidina Ali, kelebihan Fatimah, kelebihan Hasan, kelebihan Husain. Dia kata Nabi SAW bubuh dalam satu kain selimut likung gitu. Inilah ahli bait aku, kata dia. Waktu ayat tu apa ni? Ya ahlul bait, ahlul bait. Ayat tu dia kata berhubung dengan orang-orang ni lah. Berhubung dengan orang ni. Bila Nabi SAW selimut ni, dia baca ayat tu lah, ahlul bait. Wa yutahhirakum tathira, baca ayat. Ini hadis kisah dia kata tu. Tak lagi. Hadis kisah tu tak lagi. Sebab apa? Sebab ada ilat. Ada ilat. Ilatnya duduk mana? Itu dia orang kaji dia tahu. Dia terkata ayat tu tahu apa? Ayat tu tahu apa? Lepas tu pada ketika tu Sayyidina Hasan ni umur berapa tahun? Sayyidina Husain umur berapa tahun? Pada ketika tu cucu Rasulullah hak lain tak ada kah? Bapa tak masuk ke dalam tu? Dalam kain selimut. Dia kaji tu. Panjanglah kalau kita nak urah tu, panjanglah. Pula tu satu bab suku pula. Nak ceritanya orang boleh kesan bahawa cerita ni tak betul. Sebab apa? Dia cacatnya duduk mana? Satunya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan lahir pada tahun yang ke-7. Sayyidina Husain lahir pada tahun yang ke-9. Ada dalil dia lah, bukti dia banyak lah. Sedangkan hadis ayat tu pada tahun yang ke-6, yang ke-5, pada tahun yang ke-5 yang ke-6. Tapi dalam cerita hadis tu nampak Hasan ni mari besar dah, mari duk jalan mari. Husain ni pun jalan. Sedangkan takkanlah umur setahun dua tu jalan gitu, mau nampak gambar tu macam orang besar dah. Itu sah. Tak betul situ. Memang jelas tak betul. Yang keduanya, Nabi SAW nak ngajar apa kita? Nak ajar biar kita dengan anak cucu kita pilih kasih lagu tu. Anak cucu hal lain tak panggil, mesti kecil hati. Apalah kita, apa kita tidak dimasukkan dalam satu kain selimut? Kita kurang kot mana? Hak lain-lain lebih besar-besar lagi. Apa tu tak masuk dalam kain selimut? Dia mari. Tak sesuai tu Nabi SAW buat lagu tu. Dia ajar sama rata. Dia kata kalau orang bui kepada anak dia, hak lain tak bui, dia suruh tarik balik. Tak boleh. Anak lain mu bui lagu tu kah? Dak, sahabat kata, kalau tak boleh, ambil balik. Dia ajar adil. Simpati dengan anak cucu. Tiba-tiba hadis ni menggambarkan Nabi ni tidak lagu tu. Cacat. Tak boleh pakai lagu tu. Ni bendanya. Banyaklah yang seumpama ini orang panggil termasuk dalam ilal. Ilal ni kadang-kadang ada dalam mata, kadang-kadang ada dalam sana. Tak apalah. Banyaklah ulama-ulama ia tulis tentang ilal ni. Imam Tirmizi tulis ilal sughra. Imam Nasai pun ada juga tulis. Yahya bin Sa'id Al-Qattan pun ada juga tulis. Banyaklah. Seterusnya atraf. Kita ni cuba nak perai keadaan ni. Kalau nak sebut habis ni. Ni saja 29 dah kan. Kita sebut nama sajalah, betul. Atraf. Lagi yang ke-19 tarajim. Yang ke-20 ta'liq. Ta'liq. Ada huraian khusus tu. Ta'liq. Yang ke-15 targhib dan tarhib.
Hadis-hadis yang mengumpulkan kitab-kitab hadis yang mengumpulkan targhib dan tarhib saja. Yang ni galakkan, hadis yang memberi galakkan kita buat goni. Kita beri sedekah misalnya, galakkan saja. Hadis yang menakutkan kita daripada kita melakukan maksiat misalnya ataupun perkara-perkara yang tertentu, dia kumpulkan dalam satu kitab, targhib wa tarhib. Banyaklah dalam hadis disebutkan kita tak boleh buat lah, dan kalau buat neraka, kalau buat gini. Malaikat dan sekalian kejadian Allah Subhanahu Wa Taala duduk kutuk kita, duduk laknat kita, gapo dia benda sekalian makhluk laknat ni, gapo dia benda. Dia kumpulkan dalam kitab targhib tarhib. Itu yang ke-15. Yang ke-16 musalsalat. Musalsalat ni kitab suku pula. Musalsalat ni Nabi SAW ketika dia duduk riwayat tu, tangan dia gitu. Perawi-perawi ketika riwayatkan hadis tu pun riwayat gitu. Sampai aku kemudian itu musalsalat. Ketika Nabi SAW doa kata dia garu kan misalnya, dia janggut dia. Kemudian perawi kemudian sahabat buat gitu. Tabi'i buat gitu pula. Tabi'i buat gitu pula. Siapa kepada kita? Dia garu kan. Ketika dia riwayat tu dia ada pegang kayu ke? So kayu, lepas tu dia duk garis-garis, cocok tanah. Orang lain riwayat lagu tu juga. Tu musalsalat. Ataupun dengan lafaz tertentu ke? Nahnul akhirun as-sabiquna fil akhirah. Misalnya ketika dia nak sebut hadis tu, dia sebut tu dulu. Orang kemudian dia sebut tu. Walaupun waktu tidak kena-mengena dengan isi nak cerita sebenarnya, tapi Nabi sebut tu dulu. Dia sebut tu dulu. Itu musalsalat. Yang ke-17 thulathiyat. Thulathiyat ini maknanya hadis antara perawi itu dengan Nabi SAW ada 3 orang perawi. Tidak ramai perawi. 3 orang. 3 orang ni siapa dia? Sahabat. Bawah sikit pada tabi'in. Bawah sikit pada dia tabi'in. Mana 3 generasi ni telah diakui oleh Nabi SAW, generasi yang terbaik. Mana paling sedikit ada pembohongan, ada kepentingan dunia apa ni, dekat lagi dengan Nabi SAW. Hadis dia tu istimewa. Lebih istimewa. Kalau kita ni 20 lebih dah ni. Kita ni nak sapa ke Nabi SAW ni 23 takah, 23 anak tangga baru sapa kepada Nabi SAW. Jadi seraman ni orang ni, dan sejauh itu dah masa kita dengan dia, mungkin ada kesilapan di celah-celah tu. Ni silap dengar daripada tu guru dia. Macam tadi lah, lam tahnu tu kata lam tahun, silap sikit, silap tulis ke, boleh jadi kemungkinan kesilapan tu lebih besar. Tapi kalau dekat, terutama orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula ni, nak Imam Bukhari ni setiap nak tulis hadis ni dalam kitab dia ni, semaya dulu 2 rakaat. Semaya dulu 2 rakaat. Dia nak tulis tajuk dia duduk mana? Duduk antara mimbar Nabi SAW dengan kubur Nabi, duduk situ. Dia tulis tajuk dia. Maknanya dia ikat diri dia tu bukan main takutnya. Ibnu Mas'ud kalau nak cerita hadis ni peluh. Takut silap sikit je. Takut. Ramai sahabat-sahabat kalau orang tanya hadis, tak sih. Dia orang pendapat dia. Takut silap. Tu takut. Kalau dekat, maknanya jaminan itu lebih kuat lah, jaminan. Ini Bukhari ni dia ada beberapa saja, 20 sulathiyat, 20 lebih. Tapi kalau hak datang lagi macam Imam Malik, dia lagi dekat dengan Nabi SAW. Imam Abu Hanifah lagi dekat. Berapa banyak hadis dia tu sunaiyat, orang panggil 2 aja perawi antara dia dengan Nabi SAW. Itu lagi kuat. Sulathiyat. Dalam Bukhari ni tak ada sunaiyat. Sulathiyat kelebihan dia tu. Tapi zaman dia tu lewat dah. Namun begitu dia boleh hanya 3 aja celah. Itu pun satu kelebihan dah. Seterusnya amali. Ini pun termasuk dalam bahagian hadis juga. Seterusnya zawaid. Ini yang ke-19. Yang ke-20 mukhtasarat.
mukhtasara, merupakan ringkasan lah. Yang ke yang ke-21 takharij hadis. Yang ke-22 syarhul athar. 23 asbabul hadis. Asbabul hadis wa wuruduhu. Ini penting, asbabul hadis. Dia sebut asbabun nuzul lah. Kalau ayat Quran, ayat ni nak turun ni dia ada latar belakang, kau tidak, kau tak ada. Latar belakang tu kita nak tahu. Sesuatu hadis ni pun dia ada latar belakang juga. Nabi SAW kata gini, tiba-tiba dia kata kau ada cerita di belakang dia. Apa cerita dia yang mendorong dia kata begitu? Atau dia kata ni kepada orang-orang tertentu, bukan untuk umum, bukan untuk semua. Tu kita nak tahu. Itu orang panggil asbab. Ada kitab yang khusus bincang ni, asbabul wurud orang panggil. Asbab. Yang ke-24 tertib. Yang ke-25 ta'alif mengikut huruf abjad, tapi berdasarkan permulaan hadis itu. Hadis mula dengan hamzah dulu, lepas tu hadis mula dengan ba. Hadis itu bukan perawi dah, hadis. Yang ni mengikut tertib mu'jam lah, qamus, baca qamus begitu. Seterusnya 26 hadis-hadis maudhu'. Mana kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Sebenarnya bukan hadis pun, tapi orang kata hadis. Orang duduk sebar dalam masyarakat ni sebagai hadis, dia kata hadis, padahal tidak hadis pun. Kita nak tahu lah. Apabila kita biasa baca ni kan, kita boleh tahu sifat hadis maudhu' ni, hadis palsu ni, lagu ni. Kita boleh biasalah. Sifat hadis sahih pula lagu ni, bunyi dia. Kita jadi biasa. Di antaranya banyaklah dalam masyarakat kita ni hak maudhu'nya. Di antaranya hak bulan puasa tu kan, hak bulan puasa. Sembahyang tarawih ni, malam pertama kelebihannya gini. Malam yang kedua gini. Sampai ke habis 30 malam. Kelebihan dia tu. Setengah-tengah tu kelebihan dia tu berat benar lah. Maknanya supaya dengan perai badan. Mati syahid serupa dengan tarah Nabi-Nabi. Jadi ni kita ni orang biasa ni sembahyang tarawih pada malam tu jadi serupa dengan Nabi-Nabi. Itu dia adalah tu ciri-ciri dia. Ni banyak hak maudhu' dalam masyarakat, banyak. Ni pun cara ke hadis juga. Kemudian dia sebut kita tentang hadis maudhu' ni banyak sangatlah. Banyak sangat. Yang ke-27 tentang doa-doa yang ma'thur. Doa-doa yang ma'thur. Macam-macam doa ni kan. Kita nak doa sendiri pun boleh. Ikutlah kita nak doa apa, boleh, tidak salah. Tapi doa mana yang lebih baik? Kadang-kadang doa orang ni bagi, tok guru ni bagi, tok guru ni bagi. Hak mana doa yang paling baik? Tentu sekali doa Nabi SAW. Doa Nabi ni dikumpulkan dalam kitab suku pula. Doa dia untuk ni, doa dia untuk ni, doa dia untuk ni. Kalau kita amal tu, alangkah baik. Tak ada siapa dia kata doa orang lain lebih baik, tak ada. Dalam dunia Islam dia tak ada. Dia wali setara mana pun, dia tak berani kata doa dia lebih baik, dia buat. Tak berani. Hak Nabi SAW lebih baik. Hak dalam Quran, hak tu lebih baik. Misalnya dalam Quran kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun kita doa seorang pun kita tak kata Rabbi atini, tak, Rabbana atina juga. Tak boleh lagi lafaz tu, memang lagu tu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam Quran aja. Rabbana hab lana min azwajina, mana berikanlah daripada isteri-isteri kami. Walaupun isteri dia seorang pun doa lagu tu juga.
Tak usah baiki. Tak usah baiki. Hak tak baiki tu lebih baik. Itu cara orang yang mengikut cara sunnah ni lagu tu. Dalam Quran aja lagu tu. Tak usah baiki. Tapi ada setengah-setengah tempat tu ada juga boleh kita pindah-pindah. Ada juga macam hadis ada. Ni kita kena tahu lah. Dalam ni lah, dalam kitab ni doa mana? Doa nak pakai baju baru ada doa. Doa nak masuk kedai ada. Doa nak makan habis ada berlaku. Ni dia sebut dalam apa dia? Al-ad'iyah al-ma'thurah. Termasuklah adalah ni zikir-zikir yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir bukan doa. Zikir. Gapo dia kita nak zikir sini sebelum tidur, gapo dia zikir, gapo dia molek. Dia ajar tu. Memang pelik. Cara tu kalau kita perhatikan lemah juga. Ni kalau kita nak fikir dengan akal tak siapa. Misalnya lepas semaya dia kata subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Tak apa. Tapi kalau dekat nak tidur dia kata Allah akbar dulu. Allah akbar 34, lepas tu subhanallah, lepas tu alhamdulillah. Kalau kita buat sepuluh tu apa ni kita? Sepuluh skala lah lepas semaya. Tak boleh. Khasiat dia tu kita tak dapat. Sepuluh khasiat ubat lah. Ubat duduk di pucuk kayu. Ni tidak duduk pucuk, duduk di akar. Mana? Kita tak tahu. Dia royak lah kata. Kita kata kalau kita baca banyak lagi apa salahnya kan? Dia kata 33, kita baca 100 sosok tu. Apa ni? Kau banyak kau boleh? Tak boleh. Pada betul lah dia bagi ubat 2 butir. Sekali makan 2 butir. Jangan sampai makan 5. Kalau dia kata lepas makan, jangan sebelum. Sebab kalau sebelum sakit perut boleh jadi kita. Jadi benda-benda ni ini dalam doa-doa, dalam zikir-zikir. Seterusnya 20 tadi 27 28 nasikh mansukh. Mana orang yang ngaji hadis juga dia kena ngaji ni. Dia kena tahu hadis ni sudah mansukh, kita tak boleh pakai. Hadis ni tidak mansukh. Hadis ni yang memansukhkan hak tu. Dia kena tahu. Terutamanya kalau cara bab hukum-hukum ni dia adalah ni bab lain tak masuk. Bab hukum memang kena tahu. Ada kita baca dalam hadis hak sahih-sahih ni lah. Akan datang kita akan jumpa lah. Nabi SAW semaya pakai kasut. Bah lagu mana? Nak pakai kasut kau kata kita? Bah lagu mana orang duduk pecah kasut tu pergi masjid tu? Dia masuk dalam masjid pakai kasut. Semaya pakai kasut. Nak kena tahu lah tu. Kalau kita tahu nasikh mansukh ni, selesai masalah. Hak ni hak dulu. Hak kemudian tidak ada lagu tu. Suatu ketika dulu setiap makan benda hak kena api ni, hak masuklah benda yang dimasak batal semaya. Kalau orang tu ada semaya, kena ambil semaya semula. Lepas tu sekarang ni kita tak pakai lagu tu kan. Kita makan kau apa pun, pulut kau apa kau dah. Lepas tu tak ambil semaya dah. Ada semaya lagi kan, pergi semaya lah. Kita tak pakai hadis tu kau. Kau lagu mana kedudukan hadis? Kalau kita tahu ni selesai lah. Sudah mansukh tu. Sudah mansukh. Bab apa mansuknya? Apa tak pakai semua? Dia ada lah cerita dalam bab tu ada lah. Kalau kita pakai semua tak boleh kau. Mana lebih baik? Kita tanya tu dalam ni dia bicara. Bab apa sudah mansukh? Mana kita tinggal. Jadi kita tahu sejarah lah. Sudah ada dalam sejarah. Dulu pernah. Tapi sekarang ni kita tak boleh pakai ni. Kita boleh tahu. Itu yang ke-28 29 iaitu mutasyabihul hadis. Mutasyabihul hadis ni hadis-hadis yang nampak serupa Tuhan ni dengan makhluk. Tuhan ada tangan, Tuhan suka, Tuhan cemburu. Mana? Ada sebut lagu tu. Apa lagu mana? Cemburu dia tak apa makna. Suka dia tu lagu mana?
Dia dalam ni. Kalau tidak boleh jadi keliru kita. Kita kata Tuhan serupa makhluk pula. Dalam hadis tu dia cerita. Hajarul Aswad tu tangan kanan Tuhan lah, dia kata. Pas salah tu mana salah dengan tangan kanan apa? Lagu mana nah? Apa makna? Tuhan itu adalah Allah, itu adalah masa. Jangan kamu maki masa. Apa makna? Tuhan ni masa. Masa ni Tuhan apa? Allah. Lagu mana? Benda-benda ni dia ada ni dalam mutasyabih ataupun muskilul hadis. Kalau muskilul hadis ni dia lebih luas lagi. Dia bukan berkenaan dengan sifat Tuhan saja, dengan tapi bukan hak lain-lain lah, nampak pelik lah, nampak lagu mana ni? Yang mana kerana tak tahu benda-benda ni lah orang-orang anti hadis, dia jadi anti hadis tu. Dia kata tak masuk akal, buat apa lagu ni? Sebab dia tidak tahu muskilul hadis. Tapi kalau tahu semua bahagian ni, kita nampak comel jelas molek, tak ada keliru. Walaupun nampak bercanggah, hadis ni nampak gini, hadis ni nampak gini, hak ni suruh, hak ni larang, pas lagu hak mana so dah pakai. Tak bercanggah. Tak bercanggah. Hak ni dia kata, apakah amalan yang paling baik? Sembahyang pada waktu. Apakah amalan yang lebih baik? Buat baik pada dua ibu bapa. Apakah amalan yang lebih baik? Berjihad fisabilillah. Tak serupa jawab tu. Apa tak serupa? Nampak sekali tengok nampak bercanggah, sebenarnya tidak bercanggah. Itu huraian menyelesaikan tentang percanggahan hadis ini, dia ada sebut dalam muskilul hadis. Kalau mutasyabihul hadis tu berkenaan dengan sifat-sifat Tuhan tu. Begitulah lebih kurangnya secara ringkas secara ringkas. Sabab tu sebelah ni kan? Sabab tu sebelah ni. Saya kita boleh. Jadi nampak je tak ada masuk juga hari ni tak ada masuk. Tak ada masuk kitab awak sebenar. Tak masuk sikit. Tak ada lah, pada pengurusi kata ni dia ada soal jawab pula, sesi soal jawab. Mukaddimah. Ya. Boleh kalau ada jawab. Mari kita tengok dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Wahyi. Babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi azza wa jalla. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Bisanadihi al-muttasil minna ila al-imam al-hujjah al-hafiz أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Itu hadis yang pertama. Kitabul Wahyi, kitab tentang wahyu. Lepas tu ada babun kaifa bad'ul wahyi, terjemahannya bagaimana permulaan datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Taala yang bermaksud sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu seperti mana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair
telah menceritakan kepada kami, itu makna haddatsana. Katanya, Sufyan telah menceritakan kepada kami, katanya. Yahya bin Sa'id al-Ansari telah menceritakan kepada kami, katanya. Muhammad bin Ibrahim at-Taimi telah memberitahu saya, itu akhbaran. Itu akhbarani, telah memberitahu saya, kepada saya bahawa dia telah mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laythi berkata, saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata di atas mimbar, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan dikira dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatnya. Oleh itu, sesiapa yang hijrahnya adalah untuk mendapat dunia atau untuk berkahwin dengan seseorang wanita, maka hijrahnya dikira untuk tujuannya. Habislah sekali. Nak hurah ni bukan main panjang tapi rekas. Sebagai muqaddimah, itulah kita tak baca hadis sajalah. Huraya tu semula, insya-Allah kita tangguh semula. Bisanadihil muttasil minna atuhannya. Bisanadihil muttasil minna ilal imam al-hujjah, dengan sanadnya yang muttasil dari kami sampai kepada imam hujjah al-hafiz amirul mu'minin fil hadis Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Apa maknanya? Duduk mana ni? Pasal tak bawa pula tu. Mau tengok sini. Ni Jadi apabila dalam kitab hadis ni kan,
dia sebelum nak masuk bab tu, nak masuk sesuatu hadis mula-mula tu, biasa dia tulis gini, bisanadihil muttasil minna ila al-imam al-hujjah, dengan sanadnya tu maksudnya sanad guru saya, sanad guru saya yang tidak putus, yang bersambung-sambung, daripada saya sampai kepada Imam Hujjah, iaitu Imam Bukhari lah, sampai kepada Imam Bukhari. Itu maknanya. Jadi dengan sanad yang muttasil daripada kami, misalnya sekarang ni saya lah, daripada ambil daripada tu guru sampai kepada sambung sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Bukhari hak kita baca tadi lah, hak kita baca tadi. Bukhari ambil daripada Humaidi, Abdullah bin Zubair dan sebelum tu dia nak sampai kepada Imam Bukhari tu sendiri pun banyak dah sanad. Jadi kalau sanad saya lah, mana hak belajar dia ambil hadis Bukhari ni, hak kitab lain pula tu gurunya. Hak Bukhari ni saya ambil ni, apabila akan datang ni tak sebut dah lah, tak sebut dah. Mana setiap hadis tu mana ambil daripada orang ni sampai kepada Imam Bukhari. Sampai kepada Imam Bukhari tak serupa lah sanad dia, serupa mengikut hadis lah, mengikut hadis. Tapi sebelum tu serupa, daripada saya sampai kepada Imam Bukhari ni serupa sanadnya. Jadi saya ambil daripada tok guru saya Bukhari ni, namanya Wali Hasan. Wali Hasan, nama dia tu Wali, nama dia. Dia ni di zaman dia pernah menjadi mufti besar di Pakistan. Dia rekah lah, kita nak rekah sepintas lalu, sebab kalau nak sebut cerita sorang-sorang tu pula panjang lah. Dia ambil daripada tok guru dia, namanya Husain Ahmad Madani. Husain Ahmad Madani ni dia Syekhul Hadis di Darul Ulum Deoband, India. Husain Ahmad Madani ambil daripada tok guru dia Anwar Shah Kashmiri. Cuba kalau kita bilang daripada saya dia, seterusnya cuba bilang berapa orang tu. Wali Hasan ambil daripada Husain Ahmad Madani. Husain Ahmad Madani ambil daripada Anwar Shah Kashmiri. Anwar Shah Kashmiri ambil daripada siapa? Mahmudul Hasan. Mahmudul Hasan, orang panggil Syekhul Hind, dia Syekhul Hind, Mahmudul Hasan. Ingat dalam sejarah kita kalau di Kelantan ni, Tok Khurasan dulu. Tok Khurasan kan pernah bagi ulama hadis di Kelantan ni. Tok Khurasan ni anak murid Syekhul Hind tadi. Dia seguru dengan Anwar Shah Kashmiri. Tok Khurasan. Mahmudul Hasan. Mahmudul Hasan ambil daripada tok guru dia, namanya Qasim Nanutwi. Qasim Nanutwi ni pengasas Darul Ulum Deoband. Di India, sekolah yang besar tu, ramai mengeluarkan ulama situlah. Qasim Nanutwi. Qasim Nanutwi ambil daripada tok guru dia, namanya Shah Abdul Ghani. Shah Abdul Ghani. Tok guru dia Shah Abdul Ghani ni ambil daripada tok guru dia lagi, namanya Shah Ishaq. Shah Ishaq ni ambil daripada tok guru dia lagi, namanya siapa? Shah Abdul Aziz. Shah Abdul Aziz tu ambil daripada tok guru dia lagi. Tok guru dia tu siapa? Ayah dia sendiri, tok guru dia, namanya Shah Waliullah. Yang terkenal tu Shah Waliullah, yang terkenal. Daripada Shah Waliullah, ni bawah ni banyak ni. Kalau kita belajar di sana, orang ni belajar tu dia jumpa situ. Daripada Shah Waliullah ke atas tu super ya. Kalau sana India, Pakistan ni super. Belajarlah tempat mana-mana pun super. Dia pergi sekat Shah Waliullah, situ mungkin beza lagi. Siapa sekat Shah Waliullah, datang tu super. Shah Waliullah, ni dia sebut. Ambil daripada siapa? Ambil daripada tok guru dia, namanya Abu Tahir Muhammad bin Ibrahim Al-Kurdi. Kurdi ni asalnya orang Iraq lah, Al-Kurdi. Tapi dia duduk Mekah. Al-Madani duduk Mekah dan Madinah. Dia ni Muhammad bin Ibrahim Al-Kurdi ni, dia ambil daripada tok guru dia. Tok guru dia tu ayah dia sendiri, namanya Syekh Ibrahim Al-Kurdi.
Ayah dia ni ambil daripada Syekh Ahmad Al-Qushashi. Syekh ni pula ambil daripada Ahmad bin Abdul Quddus Abul Mawahib Asy-Shinnawi. Ni Arab lah, Arab. Ni Syekh ni pula ambil daripada Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli. Syekh Ramli tu dalam Fiqh Syafi'i tu kan, Imam Ramli tu, itulah. Syekh Ramli ni ambil daripada tok guru dia Syekhul Islam Zainuddin Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Mana ni ahli fiqh Syafi'i, ahli fiqh Syafi'i. Dia juga ulama hadis. Dan hadis ni silsilah ni siapa ke dia? Siapa ke dia? Dia ni ambil kitab Bukhari ni, maksud kitab Bukhari saja ni sini. Ambil daripada tok guru dia Ahmad bin Ali bin Hajar. Orang panggil Hafiz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu dia ambil daripada tok guru dia lagi Ibrahim bin Ahmad At-Tanukhi. Hak ni ambil daripada tok guru dia lagi Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar. Dia ni ambil daripada tok guru dia lagi Syekh Sirajuddin Husain bin Mubarak Az-Zubaydi. Dia ni ambil daripada tok guru dia Syekh Abil Waqt Abdul Awwal bin Isa bin Shu'aib As-Sijzi Al-Hirawi. Dia ambil daripada tok guru dia Hasan Abdul Rahman bin Muzaffar Ad-Dawudi. Dia ambil daripada tok guru dia pula Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarakhsi. Dia ni ambil daripada tok guru dia pula Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Madr bin Salih bin Bishr Al-Firabri. Dia ni ambil daripada tok guru dia Imam Bukhari. Baru siapa kepada Bukhari. Jadi kitab Bukhari ni pun banyak nuskhah dia. Nuskhah yang paling masyhur ialah orang panggil nuskhah Firabri ni, perawi ni Firabri. Hak kita nak baca ni nuskhah Firabri. Hak lain ada beza. Ni dia kena bincang suku pula lah pasal nuskhah tu. Nuskhah Bukhari ni ada berapa? Dalam hak ni mungkin ada ni, tak ada ni. Mungkin dulu kemudian bab tu ada beza lah. Firabri ambil daripada Imam Bukhari. Apabila siapa kepada Imam Bukhari ni sebab tadi lah. Bukhari ambil daripada Umaydi hadis ni. Hadis lain daripada orang lain pula. Tetapi hak bawah tu serupa. Hak sebab tak adil. Mana kira-kira 23, 24 mata rantai itu baru sampai kepada kita. Tapi tak putus lah, tak putus. Mana ambil bukan ambil baca buku gitu dah. Belajar lah. Belajar. Ambil untuk guru ijazah lah. Untuk guru ijazah. Jadi cara dia ijazahnya takut kita ni ada tempat kita lalai ke, ataupun ada tempat kita ni ketika tak ada ke uzur ke, kemudian tu dia isytihar pula, saya ijazahkan kepada kamu semua secara umum. Hak sebelum pada tu dia mengaji dah, lepas tu dia ijazah pula secara umum. Di setengah-setengah tempat tu macam-macam lah cara ijazah dia tu, salah ke, setengah-setengah tu dia bui macam saya dulu, dia bui wasbah seseorang. Itu cara dia. Setengah-setengah tempat tu dia pakai serban. Dia pakai serban hari akhir, hari penamak tu. Jadi masing-masing cara lah tu. Yang pentingnya sanad itu sampai kepada Nabi SAW, tidak putus-putus. Hak lain, kitab-kitab lain tak ada lagu tu. Kalau ada pun ialah siapa sekat pengarang dia lah. Hak ni sampai kepada Nabi SAW penting sekali. Rasanya nak bincang isi ni, apa dia buat kitabul wahyi dulu Imam Bukhari ni, lepas tu apa dia orang hadis ni dulu, itu panjang. Kena semula. Wallahu a'lam. Majlis mengucapkan terima kasih. Sampai kepada Ustaz, sampai kepada Bukhari dikira rijalul hadis. Rijalul hadis. Itu saja. Begini, dalam majlis kita ni apa ni, latar belakangnya macam-macam kan. Latar belakang ni macam-macam. Jadi ada yang memang mengaji tinggi dah, memang tinggi dah, mengaji 40 alim dulu.
Ngaji hadis dah ada di antara kita. Ngaji kuliah hadis. Ada juga di antara kita ni yang mana tak tahu ke berlaku lah, tak tahu langsung kosong. Bahasa Arab tu. Usah kau lain-lain, ilmu lain lagi ya. Alat tu mana tak ada alat langsung lah. Jadi boleh kita kata kita bagi dua. Kita bagi dua. Satu hak umum. Hak umum ni seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi raya hadis tu. Dia tidak kira orang ni orang tinggi kau fikiran dia, orang alim, orang yang hebat pemikiran dia. Orang biasa, orang badui, orang baru masuk Islam tu, apabila dia riwayatkan hadis dia kira dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita ni pun secara umum memang kita orang panggil ijazah umum. Semata-mata kalau hadis itu saja, saya mengaji dah hadis ni, mengaji ni secara bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sama. Cuma je masalah dia faham molek. Cukup ke syarat dia tu untuk nak mengajar? Tak boleh. Sekadar dia Bukhari mengaji, dan mengaji itu tidak mengaji biasa dak sepuluh baca terjemah yang dak lah. Nak mengaji itu guru tu sadar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kandungan dia tu ialah sikit sebanyak setakat mengaji tu baiklah sikit sebanyak sekadar tu. Dan dia boleh banyak dah kepada orang lain. Boleh banyak. Saya ingat, tapi tak timbul lah sekarang ni sebab Bukhari ni kitab yang tersebar rata. Tak nak kata duduk dengan kita saja ni dah. Orang lain pada seluruh dunia. Tak perlu dah kita nak saya nak mengajar, tak perlu. Nak mengajar ni dia kena asal lagi. Ni ijazah khusus dah. Memang orang yang memang ada asas. Cukup dah syarat. Ni kalau dia nak mengajar tu memang boleh. Mana kira khusus lah. Seperti mana di kalangan sahabat pun, kalau sahabat macam Khulafaur Rasyidin, dia bukan sekadar terima hadis itu saja, dia faham pula hadis. Dia guna hadis tu, pakai hadis tu sesuai dengan keadaan. Maknanya dia ahli ijtihad. Dia khusus lah. Tapi ada juga orang badui tu, orang baru jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali itu yang jumpa dia tak tahu. Cuma orang terima hadis daripada dia. Pada masa itu hadis ni tidak dibukukan lagi. Jadi perlu untuk membukukan orang terima daripada dia. Dia hanya ingat lafaz, dia tak faham. Halu-halu perincian dia tu dia tak tahu. Tak apa, tak tahu. Tapi sekarang dia tak timbul dah masalah kita nak ayat hadis ni. Moga ada dah. Ada lagi bertanya? Kita ke person. Kau faham aku baru ngajar deh. InsyaAllah lah kita sampai itulah kita nak mengajar hadis ni, mula-mula kita kena kenal dulu. Bagaimana kita nak cari menantu, nak cari bini ni. Kita kenal dulu lah mana jenis orang kita nak bini, nak menantu ni. Bila kita kenal, orang mudah. Yang mudah, dia nak suruh, nak emak, nak suruh buat apa-apa mudah. Kalau tak kenal ni macam-macam nyakit terjadi. Jadi sekali lagi pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz atas kuliah yang disampaikan sekejap tadi. Dan di sini ada beberapa pengumuman. Jadi kuliah hadis minggu lepas, kita mengaji pada minggu lepas tu, kalau muslimin-muslimat nak dengar dalam internet boleh. Dan dia boleh buka laman web www.darulkausar darulkausar.com. Dan buka laman web tu www.darulkausar.com. Buka bahagian pengajian hadis di bawah tajuk kuliah Sahih Bukhari. Ni kita mengaji minggu lepas. Kalau mana tak boleh mari minggu lepas tu, boleh buka laman web ni, boleh tengok dan boleh dengar, insya-Allah. Kemudian yang kedua mengenai borang wakaf yang kita edah pada minggu yang lepas. Kalau ada siapa-siapa yang nak sama-sama ambil bahagian untuk saham akhirat ni, boleh hantar kepada Amor lah. Dan mari suruh meja ni, hantar lepas ni. Dan kalau siapa-siapa yang baru nak ambil bahagian juga, borang itu ada di meja belakang sana. Kemudian pengajian kita pada minggu hadapan insya-Allah akan dikendalikan oleh Al-Qadir Ustaz Muhammad Mustafa, kitab Fiqh Sirah. Kitab Fiqh Sirah
iaitu pada 4 hari bulan 2 satu insya-Allah. InsyaAllah sama-sama tidak membukakan diri untuk sama-sama berada di dalam majlis kita pada minggu hadapan insyaAllah. Kemudian pada minggu lepas hamba ada maklum mengenai gambar tu. Ni gambar setiap orang ni, jadi hamba silap minggu lepas. Ni silap maklumat. Sebenarnya gambar tu daripada IJK saja, bukan daripada peserta. Minta maaf lah. Kemudian yang seterusnya di belakang sana kita ada kitab jualan kitab yang mana kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz dan juga macam-macam lah kitab di belakang tu, dan sebahagian pada sumbangan saudara-saudari muslim-muslimat kepada pusat tahfiz dan kawasan. Dan satu lagi mengenai tabung yang kita edarkan sekejap tadi, tabung kita bawa plastik tu, kita edar tu, tabung tu adalah untuk kegunaan kita bersama, untuk menghidupkan program kita setiap minggu, untuk kita bayar kepada tempat yang kita duduk yang serba selesa ni, dan untuk kegunaan majlis kita lah. Nah, tabung tu kita letak kat pintu tu, kat meja tu, bolehlah siapa-siapa yang ingin masuk, ingin memberi sedikit sumbangan masuk dalam tabung tersebut. Itulah sebahagian pada taklimat. Dan satu lagi ada taklimat mengenai kursus keusahawan yang akan disampaikan oleh Puan Aini. Boleh kalau nak bagi taklimat untuk sebagai pada peserta kita, boleh hadir ke hadapan insya-Allah. Kita dengar sedikit taklimat yang akan dia sampaikan oleh Puan Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan Al-Fadhil Ustaz Asri. Jadi saya mengambil kesempatan pada pagi ini untuk memberi makluman bahawa kita akan mengadakan kursus keusahawanan pada 30 dan 31 hari bulan ni lah, di Dewan Datuk Ahmad Fazli Wisma Custom. Kalau jumpa, kita dah ada maklumkan di banner-banner dan juga di akhbar-akhbar. Kos tengah-tengah tu tak perasan kan. Jadi tajuk dia yang strategi kecemerlangan pemasaran. Dan hari pertama iaitu 30 hari bulan lah, dan 31 hari bulan tu berkaitan dengan tajuk teknik kejurujualan berkesan. Khusus ni dikenalikan oleh PDN Resources Syed Berhad yang pejabatnya di Ampang Point lah. Tapi baru ni kita dah buat satu kursus bersama dengan PKINK, dan hari ni kita buat kursus khas daripada PDN, di mana ciri khusus ni kita ada gerai-gerai pameran agensi kerajaan, jaringan usahawan, dan tip-tip bantuan keuangan, jualan buku usahawan dan sijil penyertaan yang akan disediakan juga lah. Jadi bagi mereka-mereka yang ada bisnes lah, niaga, yang kata nak rasa-rasa nak buka gerai untuk 2 hari tu, boleh datang jumpa saya lah sekejap lagi. Dan peserta khusus tu kita ada sediakan orang di sini, di mana sebab hari dah tak lama dah dah. Esok dah kaya lagi. Jadi bolehlah satu kursus tu bernilai RM125. Jadi 2 hari 250 lah. Jadi kalau berminat boleh ambil borang tu dengan boleh belakang tu, isi borang selalu. Dan kalau hak rasa nak gerai tu boleh buat booking lah. Hak gerai tu nak booking hari ni selalu lah. Itu saja yang saya nak maklumkan, dan ada apa-apa pertanyaan saya jumpa dengan saya di belakang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah sedikit taklimat iaitu tentang kursus keusahawan. Jadi untuk akhirnya jadi untuk akhirnya sekali lagi kepada siapa-siapa yang nak suruh orang wakaf tu, mari ke depan insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tutup majlis kita dengan baca tasbih kafar dan suratul As.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampu sepeda nah. Mampu sepeda. Dah.